Ini merupakan tajuk yang ketujuh, iaitu minggu yang ketujuh yang kita bincangkan, iaitu pengaruh Islam di alam Melayu. Apakah yang dimaksudkan pengaruh? Pengaruh ni maknanya ialah melakukan sesuatu ataupun menerima sesuatu dan melakukan sesuatu berdasarkan kepada kepahaman. Berdasarkan kepada kepahaman, mereka dapat mengerti apa yang mereka buat. Berbeza dengan mengikut. Mengikut ni maksudnya tidak ada pertimbangan. Kalau pengaruh, maknanya dia melakukan sesuatu itu berdasar kepada kefahaman dia. Misalnya orang-orang Melayu, mereka terpengaruh dengan cara hidup Islam. Maknanya kalau dahulu mereka ini beragama animisme, iaitu percaya kepada benda khurafat, percaya kepada yang karut-marut, ataupun mereka dulu beragama Hindu, percaya kepada dewa-dewa dan sebagainya. Apabila Islam datang, Islam telah mempengaruhi pemikiran mereka, menyebabkan mengubah cara mereka berfikir. Dahulu mereka berfikir takut pada hantu, tetapi sekarang ini mereka dah mula berfikir untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta alam, Tuhan yang satu. Dahulu mereka berfikir secara tidak rasional. Contohnya dia menyembah dewa-dewa. Mereka pun tidak pernah tengok dewa-dewa itu, dan tidak ada kesan. Apakah kesan satu-satu dewa itu di dalam kehidupan mereka? Tidak ada. Tapi bila datang Islam, mereka dapat melihat kesan Allah Ta'ala itu, Tuhan yang menciptakan, dalam diri mereka. Iaitu mereka disuruh supaya berfikir siapakah yang menjadikan alam, siapakah yang menjadikan manusia kita sendiri, siapakah yang menjadikan persekitaran kita, sungai, laut. Siapa yang mencipta? Yang mencipta itu ialah pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi telah mengubah pemikiran orang-orang Melayu, sehingga telah mempengaruhi pemikiran mereka dan menjadikan keyakinan pada mereka, iaitu mereka berbakti, mereka berfikir, mereka buat apa yang mereka lakukan adalah semata-mata kerana Allah Ta'ala. Misalnya dalam satu ayat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, matiku, hidupku adalah kerana Allah. Itu yang telah mengubah pemikiran orang-orang Melayu supaya berakidah atau beriman kepada Allah Ta'ala. Itu poin yang pertama, iaitu berlaku pengaruh Islam ke dalam pemikiran alam orang Melayu, iaitu dari segi pemikiran, dari segi akidah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah pengaruh dari segi kehidupan harian. Kehidupan harian dari segi politik ataupun dari segi pentadbiran. Dahulu pentadbiran orang Melayu biasanya dimonopoli oleh golongan tertentu, iaitu sistem raja, monarki. Kemudian bila datangnya Islam, dia berubah
iaitu kepada kesultanan. Wujudnya sultan, iaitu pemerintahan cara Islam, yang mana rakyat dan raja adalah sama saja. Kalau kita lihat kalau kita tengok dalam masjid misalnya, biasanya raja ataupun sultan, setelah kedatangan Islam, sultan ni dia datang ke masjid sembahyang bersama-sama dengan rakyat. Itu satu. Yang keduanya, pentadbiran mengikut cara Al-Quran. Apabila para miswara dia telah menganut agama Islam, dan ulama-ulama telah memperkenalkan undang-undang Islam, dan sultan melaksanakan cara Islam, melaksanakan undang-undang Islam berdasar kepada Al-Quran. Kemudian begitulah juga di dalam perlembagaan, wujudnya pada hukum kanun Melaka masa itu. Kemudian dia mempengaruhi undang-undang Islam itu di dalam perlembagaan. Misalnya di dalam perlembagaan Malaysia, dalam bab 3 ceraian 1 menyebut bahawa Islam adalah sebagai agama persekutuan bagi Malaysia. Kemudian itu yang kedua, iaitu pengaruh dari segi pentadbiran. Kemudian kalau kita lihat dalam ekonomi, yang ketiga kita lihat pengaruh dari ekonomi. Ada fenomena baru dalam ekonomi, misalnya zakat, iaitu pemberian dari orang-orang kaya kepada orang miskin. Ada 8 asnaf, ada 8 asnaf ataupun 8 orang yang boleh menerima zakat. Antaranya ialah fakir, miskin, amir dan sebagainya. Jadi sistem zakat. Kemudian selain daripada itu, adanya sedekah. Sedekah ni mana pemberian kepada sesiapa sajalah, asalkan mereka itu layak menerima. Selain daripada itu, diperkenalkan hadiah. Hadiah ni kepada siapa saja boleh. Pada orang kaya kita boleh berikan hadiah. Kemudian dari segi ekonomi ada sistem faraid, iaitu bagaimana cara untuk mengagihkan harta peninggalan si mati kepada waris. Ada perkiraan dia, anak lelaki dapat banyak mana, anak perempuan, itu dalam ilmu faraid. Kemudian diperkenalkan wakaf, iaitu wakaf ini satu pemberian, benda yang tak dapat diubah, macam bangunan ke tanah ke, diberikan kepada satu-satu institusi untuk anak yatim contoh. Diwakafkan tanah untuk pembinaan masjid, ada wakaf. Kemudian yang terkini adanya Bank Islam. Bank Islam yang mengurus harta umat Islam dengan menggunakan metod pada kebajikan. Selain daripada itu yang poin ketiga. Poin keempat ialah pengaruh dari sudut sosial, yang bermula dari mewujudkan satu institusi keluarga, iaitu melalui perkahwinan. Melalui perkahwinan ini telah ditunjukkan oleh Islam macam mana tugas, tanggungjawab seorang suami, isteri, kemudian tanggungjawab anak-anak, kemudian membentuk sebuah keluarga yang disebut dalam Quran, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah kamu, diri kamu, keluarga kamu dari api neraka. Kemudian daripada pembentukan keluarga tadi dibentuk sebuah masyarakat dan seterusnya negara. Mana Islam menekankan kepada menghormati tetamu,
menghormati jiran, menghormati tetangga. Dan Islam memperkenalkan komunikasi yang baik. Wa qul lin-nasi husna, katakanlah kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Jadi dalam sosial, Islam telah memperkenalkan satu cara hidup saling hormat menghormati antara satu sama lain. Dapat hidup dalam satu masyarakat majmuk, walaupun yang berbeza agama budaya, tapi dapat hidup sama. Itu pengaruh dari segi sosial. Kemudian kita ada lagi pengaruh dari segi pendidikan. Kita ada Islam kenakan sekolah agama, iaitu secara harian, misalnya disebut madrasah, maknanya macam sekolah biasa lah, macam sekolah kebangsaan, sekolah menengah. Kemudian Islam perkenalkan sekolah pondok. Pondok ni bahasa Arab, pondok ataupun hotel, itu asrama, iaitu pelajar akan tinggal di asrama dan dibimbing oleh guru agama dan mengikut silibus pendidikan Islam, belajar Quran, hafal Quran dan sebagainya. Itu sistem pondok. Ada lagi satu sistem tahfiz, iaitu diwujudkan satu institusi khas untuk menghafal Quran semata-mata. Ini institusi pengajian Islam, sehinggalah wujudnya sebuah universiti Islam. Dan di dalam sekolah-sekolah sekarang ini di Malaysia lah, diperkenalkan mata pelajaran agama Islam. Kemudian ada pendidikan Islam, diajar bagaimana cara sembahyang, bagaimana cara berzikir sebagainya lah. Seterusnya pengaruh dalam Melayu ni dari sudut kesenian. Kita dapat dalam seni bina, seni ukiran, seni sulaman, seni suara dan sebagainya. Dia membentuk satu fenomena baru dalam masyarakat Melayu. Dari segi pakaian kita tengok ukiran, tenunan yang tidak bercanggah dengan syariah, iaitu menutup aurat, tidak ada gambar-gambar binatang. Memang dalam agama Islam dilarang menggambarkan benda-benda yang hidup, lukis benda-benda hidup, benda binatang ataupun manusia ke di baju sebagainya. Jadi baju tu diukirkan, dia ditenun dalam bentuk macam kalimah-kalimah Arab. Kemudian seni suara diperkenalkan membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tertib. Maksudnya tertib ini baca dengan baik, dengan lagu dia, dengan nada yang baik. Di sini wujudnya seni suara. Kita ada banyak seni lagi, seni masakan, iaitu diharamkan makan benda-benda yang najis. Misalnya dilarang makan babi, bangkai. Kesemuanya ini memperlihatkan satu seni di dalam makanan, sajian, di dalam aktiviti harian. Kalau kita tengok macam mana orang Islam, orang Melayu, mereka berjabat tangan, ini termasuk dari seni pergaulan, seni pertuturan, seni bahasa. Ini semua seni. Itu pengaruh dari sudut seni, dari sudut pendidikan. Kemudian ada lagi pengaruh-pengaruh lain. Misalnya dalam pengaruh dari segi seni mempertahankan diri. Seni pertahankan diri ini seni persilatan. Seni persilatan memang diajar. Nabi pun menggalakkan supaya wujudnya mempelajari memanah, kemudian mempertahankan diri
Maka adalah persilatan dikenalkan di kalangan masyarakat Melayu, iaitu semata-mata untuk menjaga diri dan menjaga agama apabila dicerobohi, dan Islam melarang menceroboh orang lain. Dan kalau orang-orang Melayu diceroboh, mereka menggunakanlah seni mempertahankan diri ini untuk pertahankan diri mereka dari mereka dilakukan sesuka hati oleh musuh-musuh mereka. Kemudian kalau kita tengok dari segi lain lah, dari segi pakaian, dari segi pertuturan, dari segi pergaulan, dari segi makan, dari segi minum, tidur, kehidupan harian, kehidupan bermasyarakat, kesemuanya ini Islam telah merubah orang-orang Melayu kepada Islam. Jadi itu di antara pengaruh-pengaruh Islam ke atas orang Melayu, dan itulah yang mewujudkan sebuah masyarakat Melayu, iaitu Melayu baru. Jadi tak dapat dinafikan lah, Islam dengan Melayu itu sinonim. Kalau orang itu dia Melayu, biasanya dia akan menganut Islam. Kalau orang Melayu, kalau orang yang masuk Islam, dia tinggal di alam Melayu ini, dia masuk Islam, maka mereka